Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba buat example 1 untuk mengukuhkan konsep yang ada dalam tajuk 8.1 dan juga 8.2. Okey, untuk soalan exam, soalan ini subtopik ini sebenarnya bergabung untuk membentuk satu soalan yang ada banyak anak lah. Sebagai contoh, soalan sekarang soalan bagi semua nilai. Dia bagi jumlah N, kemudian dia bagi jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuasa 2, jumlah XY dan jumlah Y kuasa 2. Okay, data ni maksudnya dia dah bagi untuk kita, jadi kerja kita jadi mudah, tetapi kita berisiko untuk buat careless mistake. Okey. So soalan A dia minta kita cari Pearson coefficient of correlation. So sebelum ni Madam panggil dia COC. Iaitu kita nak mencari nilai R. Lepas kita siap, kita akan membuat tafsiran terhadap jawapan kita. Okey, so kita tengok macam mana cara nak menjawab soalan A terlebih dahulu, iaitu kita berbantukan rumus. Sebelum tu Meda akan copy dahulu rumus di atas sebab pada permulaan ni memang pelajar ada masalah untuk ingat rumus dan Meda nak pesan rumus ini sebenarnya memang akan diberi dalam exam nanti. So Meda akan copy dulu. Kita akan copy rumus ini dan kita akan guna untuk soalan nanti. Okey, so soalan yang bawah tadi, okey, kalau pening tutup mata sekejap. Okey, boleh buka dah. Okey, so sekarang saya paste rumus tu kat sini. Saya letak kat sini supaya mudah kita nak tengok. Okey, mula-mula dia nak nilai N. Nilai N yang diberi oleh soalan tadi ialah 6. Kemudian jumlah XY tadi diberi oleh soalan 214. Tolak dengan jumlah X. Jumlah X kita ialah 18. Didarab dengan jumlah Y kita ialah 64. Okey, kita dah settle yang atas. Okey, yang ini Madam nak guna method 1 dahulu. Method 1. Okey, yang bawah pula, kat bawah tu ada cert. Ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Dan di dalam tu ada 2 benda yang berbeza. Okey, kurungan pertama, dia nak kaji tentang X. N. Lepas tu jumlah X kuasa 2, 64. Tolak dengan jumlah X. Kemudian baru kuasa 2. Itu adalah kurungan yang pertama mengenai X. Kemudian kurungan yang kedua mengenai Y pula, nilai N. Kemudian kita ada jumlah Y kuasa 2. Tolak dengan jumlah Y kuasa 2. Itu kurungan yang kedua. Okay, boleh So, nilai-nilai yang diberi ni kita dah guna semualah. Ni guna, semua guna. Okey, cuma sekarang ni bergantung kepada individu. Okey, bergantung pada individu sama ada dia careless atau tidak semasa menggunakan kalkulator. Nilai di atas 6 darab 214 tolak 18 darab dengan 64 per dengan yang bawah ada punca kuasa. Kurungan yang pertama ialah 6 darab 64 tolak dengan 18 kuasa 2. Meda tutup dulu kurungan yang pertama. Itu untuk X. Darab dengan 6 darab dengan 734 tolak dengan 64 kuasa 2 tutup kurungan sama dengan. Maksudnya kita kebarangkalian untuk kita buat salah tu mungkin. So ini contohnya
So kalau kita salah, kita jangan tekan AC dulu, kita pergi kepada, kita semak nilai yang mana kita ada salah. Okey, so kat sini mungkin saya kena buat kurungan. Okey, saya tutup dulu kurungan ni. Okey, saya tekan sama dengan. Okey, masih lagi salah, kita cek mana lagi ada salah. Yang atas dulu kita cek yang atas. 6 darab 214 tolak 18 darab 64, beres. Yang bawah. Okey, yang depan ni. Okey, so kat sini kita salah kalau perasan Okey, kat sini kita ada salah. Kurungan besar kita tak buat di depan ni. Kurungan besar tak buat kat depan tu. Okey, kurungan besar, kurungan kecil. Tolak dengan 64 kuasa 2 kurungan besar sama dengan. Okey, mana salah lagi kita tengok 6 darab 64. Okey, so nilai kat sini salah kalau perasan. Kita buat 19 kat situ Okey, so Meda betulkan dahulu nilai dalam ni ada salah. Di situ bukannya 19 tetapi 18. 6 darab 64 tolak 18 kuasa 2 darab dengan N kita 6 darab 7 34. Okey, tolak dengan 64 kuasa 2. Harap betul kali ni, harap sama dengan. So akhirnya baru dapat 0.9710. Bilangan desimal tu bergantung kepada soalan semasa itu. Kadang-kadang dia bagi tahu 3, kadang-kadang 4. Tapi kalau dia tak bagi tahu, seeloknya 4. Kalau nilai R tu 4, nilai lain pun semua kena 4 decimal places lah. Yang ni yang mula-mula ni 0.9710. Jadi masa kita tekan kalkulator, benda yang panjang macam ni, kenalah berhati-hati. Sebab itulah kita mengadakan metod yang kedua supaya pelajar boleh kira secara runcit, kemudian masuk dalam kalkulator. Baru masuk dalam rumus asal. Yang itu nanti metod kedua Meda akan tunjuk. Kenapa kita adakan metod yang kedua. Metod yang pertama ni panjang. Kita nak kesan kesalahan tu agak lambat. Okey, so dapatlah jawapan. Kemudian soalan minta, lepas dapat jawapan tu kita kena interpret. Okay, interpret. So, untuk nilai COC ni, kita nak kaji tentang relationship di antara variable X dengan Y oleh kerana nilainya 0.97. Okay, kalau ikutkan skala kita tu, dia sebenarnya adalah strong. Nilainya pula positif. Linear relationship between the two variable X and Y. Okay, itu cara menjawab dan risiko yang pelajar akan hadapi semasa menjawab soalan COC. Okay, Meda pergi kepada soalan B pula. Okay, soalan B, dia nak coefficient of determination, lepas tu dia suruh interpret. Okey. Cara nak buatnya ialah kita ambil jawapan yang kita kira semasa COC tadi. Jawapan itu kita kuasa duakan sahaja. Jadi jawapan tadi 0.9710 kita kuasa 2. Kita akan dapat jawapan 0.9428. Kita dapat jawapan ni. Dan kalau kita tengok nota terakhir tadi, nilai R kuasa 2 ni kita kena bagi dalam bentuk peratusan. Jadi kalau Meda gerakkan, Meda dapat, gerakkan titik, Meda dapat 94.28%. Variation in Y is explained by the variation X. Jadi kalau kita ada 100, kita tolak dengan 94.28, maka ada lebih lagi 5.72. Okey, 94.28 tu dipengaruhi oleh variation X. Jadi lebihan itu
dipengaruhi atau disebabkan oleh lain-lain faktor. Itu cara kita nak interpret. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C minta kita buat linear regression equation. Y hat equals to A plus BX. So, mula-mula Madam nak kena cari nilai B, lepas tu baru cari nilai A, kemudian barulah kita susun. Okey, kita tengok macam mana nak menjawab soalan C. Okey, rumus. Okay, rumus diberikan oleh soalan exam nanti. Dia akan bagi rumus. Okey, kita copy sekejap rumus di atas. Rumus untuk mencari nilai B, metod yang pertama. Okey, metod yang pertama ya inilah yang warna kuning ni. Okey, Madam copy semualah A dengan B. Okey, kita copy A dengan B supaya kita boleh guna metod 1 juga sekarang ni. Metod tu saya akan ulang lagi sekali nanti. Okey. Okey, ini rumusnya. Nilai-nilai semua telah ada diberikan oleh soalan. So sekarang ni Madam ganti dahulu. Nilai yang pertama ialah, saya aktifkan pen saya sekejap. Okey, tak apa dia cuaca agak tidak elok sikit hari ni. Okey, Madam buka balik lah buka balik. Kita cari semula. Okey. So kita di sini tadi. So sekarang ni Madam nak ambil pen sebenarnya. Okey, so yang pertama okey, so dekat rumus kita N kita tadi 6. Jumlah XY kita ialah 214. Tolak dengan jumlah X kita 18. Kemudian nilai jumlah Y tadi 64. Kita ulang, nilai N kita 6. Jumlah X kuasa 2 adalah 64. Tolak dengan 18 kuasa 2. Okey, bila pelajar tekan kalkulator, memang kena berhati-hati sekali lagi. 6 darab 214 tolak 18 darab dengan 64. Per dengan 6 darab dengan 64 tolak 18 kuasa 2. Jadi kalau pelajar dapat jawapan dalam bentuk pecahan, kita terima sahaja jawapan pecahan ni. Jadi kita tak perlu risau tentang decimal places. Tetapi kalau soalan minta jawapan dalam 4 decimal places, 3 decimal places, baru pelajar tekan button SD untuk menukarkannya. Okey, kalau tidak ada bangkangan daripada soalan, tak ada constraint apa-apa, guna saja nilai B pecahan. Okey, selesai kita mengira nilai B, kita guna pula, kita tengok pula rumus A di sini. Okey, yang pertama jumlah Y per dengan N, jumlah Y kita 64, N kita adalah 6. Kemudian barulah kita masukkan nilai B yang baru kita kira tadi tu di situ. Okey, nilai B dah masukkan. Kemudian jumlah X kita 18. Okey, jumlah X kita 18. Dan nilai N kita adalah 6. Jadi bila kita tekan kalkulator, 64 per dengan 6. Kemudian tolak dengan 11 per dengan 5 kurungan. Okey, 18 per dengan 6. Okey, so kita tengok jawapan dia, nilainya, so dapatlah nilai A kita 61 per 15. Okey,
Setelah dapat nilai A dengan B, kena ringkaskan dalam bentuk Y hat sama dengan jawapan A tadi, 61/15 tadi, tambah dengan 11/5 untuk nilai B dan jangan lupa X. Kita memang kena kira sampai dapat equation. Okey. Itu adalah soalan example 1 tetapi madam menggunakan metod 1. Madam akan tunjuk satu lagi soalan yang sama tetapi madam nak guna metod yang kedua. Okey, madam harap rumus diberikan. So yang pertama madam nak kira yang warna kuning dahulu. S X, Y. So madam masukkan nilai 214 tolak 1/6 darab 18 darab 64. Madam dapat jawapannya ialah 22. Kemudian sekarang madam nak kira yang warna purple pula. S, X, X. Bila madam kira dapat 64, nilai N kita 6 dan jumlah tu adalah 18 kuasa 2. Dan madam dapat yang warna purple itu, madam dapat nilainya 10. Okey, sekarang madam nak mencari jumlah YY pula. Okey, so jumlah Y kuasa 2. Okey, madam terujuk rumus sebenarnya, yang ini. Nilai N kita 6, jumlah Y kita 64. Maka dapatlah jawapan di situ 154/3. Okey, ketiga-tiga nilai ni 22, 10, 154/3 kita masukkan ke dalam rumus. Okey, bila kita masukkan dalam rumus, jadi proses mengira kita jadi lebih tersusun sebab kita kira satu persatu. Jadi semasa memasukkan dalam rumus ni dia jadi pendek je lah. 22 per dengan ada punca, kurungan yang pertama 10, kurungan yang kedua 154 per dengan 3. Okay, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi panjang dan berisiko untuk careless. So tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan yang sama 0.9710. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan, masih lagi sama strong positive linear relationship between two variables. Kemudian kita nak cari nilai COD. Kita ambil nilai yang kita dapat tadi, kita kuasa 2kan. Maka jawapan kita ialah 0.9428. Tetapi jawapan mesti kita tulis dalam bentuk peratusan. 94.28%. Variation in Y is explained by variation in X. And the balance 5.72%. Variation Y are caused by other factor. Okay. So untuk menjawab soalan seterusnya menggunakan metod yang kedua. Okay, tadi kita dah kira nilai S, X, Y yang tadi kita dah kira dapat 22. S, X, X pun kita dah kira dapat 10. Dari situ madam mula memasukkan ke dalam rumus. Okay, kita masukkan ni ke dalam rumus di sini. Satu di atas, satu di bawah. So awak akan dapat 22/10. Kita permudahkan menjadi 11/5. Kemudian nilai B ini, madam masukkan dia ke dalam rumus A. Masukkan ke dalam rumus A. Okay. Apabila masukkan, kita akan dapat nilai A kita 61/15. Jadi persamaan regression kita ialah Y hat sama dengan 61/15 tambah 11/2X. Okey, selesai soalan contoh 1. Tetapi madam menggunakan kedua-dua metod. Metod 1, dia langsam terus. Tetapi kalau kita careless, habis. Kalau metod 2, step by step lah sikit-sikit. Okay, sekian example 1.